Okey. Kalau tak nampak, cikgu bagi contoh satu lagi, contoh B. Awak tengok muka surat 11 semua tengok rujuk muka surat 11, soalan B. Diberi fungsi gx sama dengan 2x tambah 7 dan f gx sama dengan 7x tambah 6. Okey. Sekarang yang kita nak cari adalah fungsi fx tu apa. So tengok cikgu buat balik semula. First kali gx ni cikgu jadikan dia sebagai y. Y sama dengan 2x tambah 7. Okey, lepas tu cikgu jadikan X sebagai perkara rumus. Okey, so cikgu akan dapat 2X sama dengan Y tolak 7. Ni 2X kat sini, ni bawa sebelah jadi Y tolak 7. Okey, kemudian cikgu nak dapatkan X saja, Y tolak 7 per 2. Okey, dah ada ni, cikgu pun gantikan FGX sebagai FY sebab GX tu cikgu dah kata dia sama dengan Y. GX sama dengan Y. Okey, FY sama dengan 7. X tu cikgu gantikan dengan Y tolak 7 per 2 tambah 6. Cikgu darabkan satu-satu. 7Y tolak 49. Semua ni per 2. Yang ni nak jadikan dia per 2 juga. So darab dengan 2 lah. So jadi 12 per 2. Okey. So cikgu menggabungkan negatif 49 tambah dengan 12. Cikgu akan dapat 7Y tolak dengan 37. Okey. Per berapa semua? Per 2. Ini dalam sebutan FY. Kita nak dalam sebutan FX. So jadikan dia 7X tolak 37 per 2. Okey. So ini 7X tolak 37 per 2. Ada soalan nak tanya? 2, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Siapa tak faham? So kita dapatlah nilai Fx. Okey? Okey? Boleh? Cikgu pergi yang sebelum. Tengok beza Yang sebelum ni dia minta sebutan ataupun fungsi yang kat dalam. Fungsi bahagian dalam apa kita buat? Fx ni kita masukkan jadi fgx. Lepas tu kita samakan, kemudian kita dapatlah nilai. Tapi kali ni dia bagi kita gubahan tapi dia bagi kita yang dekat dalam. Dalam dah bagi. So kena cari yang luar. Macam mana nak fungsi pertama? Yang kat luar ni macam mana nak cari? Jadikan dia sama, gx ni samakan dengan y. Yang dalam ni samakan dengan y. Lepas tu gantikan. So kita akan dapatlah jawapan. Okey. Okey. Seterusnya soalan C dengan D tu awak boleh cuba buat sendiri nanti. Kalau awak dah faham lah cikgu ajar A dengan B. So C dengan D tu tak ada masalah lah. Okey, kita tengok pula kalau soalan tu macam contoh E. Dia tak bagi macam ayat cikgu bagi tadi kan. Dia buat dalam gambar lukisan ni. Macam mana nak bagi faham lukisan ni apa. So awak kena tengok kat sini Lukisan ni dia bagi kat kita. Dia sini ke sini, X pergi ke X tolak 3 ni, dia punya fungsi adalah G. So kita boleh tulis bahawa GX sama dengan X tolak 3. Kemudian dia bagi kita F. Tapi dia bukan FX, ini adalah FX tolak 3. Kita akan dapat 2X tambah 5. Okay. So kat sini dia bagi kita X kat sini pergi terus ke 2X tambah 5. So ini adalah apa? Ini adalah FG. FGX sama dengan 2X tambah 5. Kejap Okay. Yang ini adalah FGX. Awak nampak walaupun G datang dulu, F kemudian kita akan tulis dia sebagai FGX. Okay. So FGX sama dengan 2X tambah 5. Okay. Sekarang yang soalan nak apa? Dia kata berdasarkan gambar rajah di bawah, carikan fungsi F. Dia nak F tu apa? Okay. So cikgu akan buat cara tadilah. Mula-mula sekali. GX ni kita jadikan dia sama dengan Y. So Y sama dengan X tolak 3. Kemudian jadikan X sebagai perkara rumus. So kita akan dapat X sama dengan
Y tambah 3. Okay. Kemudian kita ada FGX. FGX tu pula adalah FGX kan adalah Y. So FY sama dengan 2. Nilai X apa? X sekarang dah jadi Y tambah 3. Tambah dengan 5. So dia akan dapat apa? 2Y tambah 6 tambah 5. 2Y tambah 6 tambah 5 dapat 2Y tambah 11. Sama dengan FY. Tapi soalan ni dia nak dalam sebutan X. Jadi nilai FX adalah sama dengan 2X tambah 11. X. Tambah 11. Buruknya pula X aku ni. Cikgu betulkan sekejap. Okay. 2X tambah 11. Sama FX. Okay. Ada yang nak tanya? Semua orang okey ke? Tolong kalau okey tolong angkat tangan sikit. Eli okey. Wan Jian okey. Yang lain? Sabrina okey. Okey, nampaknya semua okey. Alright. Kita pergi ke muka surat 11 soalan C, D dengan F tu awak boleh buat sendiri Okay. Kita pergi ke muka surat 12 pula. Muka surat 12 ni apa? Ini adalah penyelesaian masalah. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Soalan bagi kita 2 Fx sama dengan 2 tolak X. Okay, Fx sama dengan 2 tolak X. Soalan pertama, dia minta apa? Dia minta F kuasa 2X. F kuasa 2X ni apa? F kuasa 2X ni adalah FF. FF. 2 kali FF. Okay, so apa kita buat? Masukkan F dalam F. So, dia jadi 2 tolak Fx. Okay. Yang S tu gantikan dengan F. So, dia jadi 2 dalam kurungan 2 tolak X. Bila ni tolak, dia akan jadi 2 tolak 2. Tolak-tolak jadi apa? Tambah X. So 2 tolak 2, habis lah. So jawapan akhir sekali, X saja. So F kuasa 2X, jawapan dia X. Untuk soalan A. Okay, cikgu buat soalan B pula. B dia nak F kuasa 3. F kuasa 3 X ni adalah sama dengan F kuasa 2 dalam kurungan Fx. F kuasa 2 jumpa F lagi. So ini bermakna F kuasa 2, lepas tu ni kan X kan? F kuasa 2, F kuasa 2 ni F kuasa 2. F kuasa 2 adalah X. Dia faham, padam je. F kuasa 2 adalah X. F kuasa 2 tu apa? F kuasa 2 tu adalah X. So X ganti dengan Fx. Masukkan. So kita dapat apa Fx? Kita akan dapat 2 tolak X. Sebab dia kata F kuasa 2 X. Lepas tu saya gantikan yang S tu dengan Fx. So ni jadi Fx lah. Fx tu apa? 2 tolak X. Okey, kemudian dia suruh kita cari pula F kuasa 17. Nak mampu cari F kuasa 17. Okey, saya F kuasa 17. Macam mana nak buat F kuasa 17? Kuasa 17 ni maksudnya F kuasa 3. Lepas tu darab lagi 3. F 3, 3. 17 apa? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Baru 12 tambah 3, 15. 15 tambah 2. So kita akan dapat berapa banyak tu. Okay. Saya nak awak tengok. Tadi bila kita buat F kuasa 2, kita dapat X. Kita buat F kuasa 3 dapat 2 tolak X, dapat balik semula F. Okay, cuba awak tengok kalau saya buat F kuasa 4. Saya akan dapat apa? F kuasa 4 adalah F kuasa 2, F kuasa 2. Sekejap ada orang nak masuk. Tak dapat pula admit.
Tak apalah. F kuasa 2, F kuasa 2. Maksudnya apa? F kuasa 2 kita apa? F kuasa 2 kita X. So, X dalam X. Faham ke? Tak faham. Kalau tak faham F kuasa 2, F kuasa 2, saya guna F kuasa 3 lah. F kuasa 4 ni apa? F kuasa 3. Lepas tu masukkan Fx. F kuasa 3 kita apa? 2 tolak X kan? Jadi jadikan dia Fx. 2 tolak Fx macam dah buat je kat atas ni. 2 tolak Fx dapat apa? Dapat X. Kau tengok Kalau dia kuasa 1, 2 tolak X. Dia kuasa 2, X. Dia kuasa 3, 2 tolak X. Dia kuasa 4, X balik semula. So, apa kesimpulan kita boleh buat kat sini? Kesimpulan yang kita boleh buat adalah kalau dia kuasakan ganjil, kita akan dapat 2 tolak X. Tapi kalau kita kuasakan genap, kita akan dapat jawapan dia X. F kuasa 2 X, F kuasa 4 pun X. Okey, sekarang soalan. Soalan nak apa? Soalan nak adalah F kuasa 17. F kuasa 17 tu genap ke ganjil? F kuasa 17. 17 tu genap ke ganjil? Oi, ramai-ramai dalam ni. Tak ada yang boleh jawab. Ganjil. Okay, ganjil. So, awak rasa kalau ganjil, apa dia punya fungsi? Cuba tengok betul-betul. Saya dah buat tu. Kalau F, 2 tolak X. 2 Kalau tolak F kuasa X. 2. Okay, jawapan dia 2 tolak X. Kalau siapa tak faham, cuba tengok. Dia dah buat generalisasi kat sini. Kalau dia kuasa genap, dia dapat X. Kalau kuasa ganjil, dia dapat 2 tolak X. Sebabkan F kuasa 17 ni ganjil, so kita akan dapat 2 tolak X. Okay, kita try soalan nombor 2 pula. Nombor 2 dia bagi Gx sama dengan negatif 5 per X. Soalan pertama. Dia minta cari G kuasa 2. G kuasa 2X ni adalah sama dengan G dalam sebutan G. Okay. G kita apa tadi? Negatif 5 per Gx. So, ini bermakna negatif 5 per ni Gx kita apa? Negatif 5 lagi. Perkan dengan X. So, saya ajar kalau awak ada per dengan per lagi, yang per kat bawah ni naik atas. So, dia akan jadi kat sini negatif 5 X per negatif 5. Negatif 5 dengan 5 ni boleh potong. So, jawapan kita apa? Dapat X. G kuasa 2, X, kita dapat X. Okay, soalan B. Dia minta G kuasa 3. G kuasa 3X ni adalah G kuasa 2 darab dengan Gx. Lepas tu jadi G kuasa 3. Okay, so G kuasa 2 kita dapat apa? Nilai X. G kuasa 2 tadi X kan? Lepas tu kita masukkan sebagai Gx. G kuasa 2X tadi apa? X. So X masukkan, dia jadi Gx. Apa nilai Gx? Negatif 5 per X. So kita nampak balik semula. Ini kuasa 1. Dapat ni jawapan dia. Ni kuasa 2. Dapat ni jawapan dia. X. Yang ini kuasa 3. Dapat ni jawapan dia. Okey. Kalau dah dia minta C, dia minta G kuasa 25. Awak rasa apalah jawapan dia? 25 tu genap ke ganjil? Ganjil. Jadi awak rasa apa jawapan? Negatif 5 per X. Very good. Negatif 5 per X. Okay.
So kat sini bila nampak per tu dia X. Kat situ kan dia ada bawah per X. Awak kena letak notation X tak boleh sama dengan kosong. X tak boleh sama dengan kosong. Okay. X tak boleh sama dengan kosong. Ini memang kena tulis lah. Okay. Kalau X saja tak ada masalah. Ni ada per dengan X sebab tu kena tulis notation kat sini. Okay. So sebelum saya masuk fungsi songsang, ada soalan nak tanya? Ataupun awak boleh try dulu jawab soalan 11 C dengan D. Dapat tak jawapan? Saya bagi masa 3 minit lah. 3 minit. Kalau tak ada masalah, awak jawab pun boleh je. Okay, kita proceed dengan fungsi songsang. Boleh bertanya dekat ruangan chat kalau awak nak tanya dekat chat tu boleh. Okey, ada siapa yang dapat jawab? Soalan muka surat 11, soalan nombor 4C tu. Dapat buat tak? Apa awak dapat? Fx dia sama dengan apa? Wong Jiaen, awak dapat jawab tak? Muka surat 11, soalan C. Fx sama dengan apa? Oh, lupalah. Wong Jiaen selalu tak ada. Dia tak ada mic. Wan, Nur Khairunisa. Okey. Dah lah, saya nampak tak ada masalah. Tak ada yang nak bertanya Okey, kita proceed Okey, lepas ni kita masuk pula. Boleh kalau siapa yang rasa cikgu tak boleh, jangan, saya tengah nak belajar lagi, awak angkat tangan. Tapi kalau semua kata okey, macam tak ada masalah, saya teruskan.
fungsi songsangan. Okey ke? Respon sikit daripada semua orang. Boleh tak kalau saya nak proceed? Kalau boleh. Ya, Ellie. Ada soalan ke? Boleh. Boleh Okey. Saya terus proceed Okey, Cikgu Aida Sofina. Alright. Okey, fungsi songsangan. Fungsi songsangan ni apa pula? Fungsi songsangan ni dia adalah songsang kepada fungsi yang ada. Contohnya macam ni. Kalau saya ada X pergi ke Y, kita panggil dia Fx sama dengan Y. Tapi bila dia nak songsang, dia akan jadi Y jadi X. So kalau Y jadi X, apa fungsi dia? Dia jadi F songsang Y akan sama dengan X. Okay. Tengok kat sini Kalau saya ada X pergi ke Y ni, G songsang X sama dengan Y. So awak rasa kalau dia nak patah balik Y pergi ke X, dia akan jadi apa? Atas ni dah songsang. So kalau dia nak patah balik, dia akan jadi G Y sama dengan X. Dah tak ada songsang. Ni songsang pergi ke kanan, jadi ke kiri tak ada songsang. Jadi G Y jadi X. Ni X jadi Y, F fungsi F, X akan jadi Y. Jadi songsang untuk Y pergi ke X akan jadi fungsi songsang F songsang Y sama dengan X. Ni saya bagi notation huruf lain, saya macam main bantai je. Kalau saya ada fungsi M, A jadi B. So kalau dia patah balik, dia akan jadi apa? Saya tunggu jawapan daripada awak. Kalau M, A sama dengan B. So kalau B nak pergi ke A, dia akan jadi apa? M, B sama dengan A. M apa? M negatif 1. M negatif 1. M songsang kita panggil. Okay. M songsang B sama dengan A. Right? So dah faham yang ini, kita pergi seterusnya. So macam mana kita nak dapatkan nilai? Menentukan fungsi songsang F1. Macam mana kita dapatkan? Okay, kalau tengok muka surat 13, soalan nombor 1. Soalan nombor 1A. 1A Bila dia bagi kita Fx sama dengan X tolak 4. So ini kalau saya bayangkan, saya lukis sini ada X menjadi X tolak 4. So maksudnya kita punya fungsi ni, fungsi Fx sama dengan X tolak 4. So kalau nak patah balik ni, dia akan jadi apa? F songsang X tolak 4 akan sama dengan X. Okay, F songsang X tolak 4 ni akan sama dengan X. F songsang ni sama dengan X. Kalau awak nampak F songsang, dia akan sama dengan X. So apa kita buat? Kita jadikan X sebagai perkara rumus. Okay. So dia lebih kurang sama macam tadi kita nak cari fungsi gubahan yang dekat luar. Okay. So apa kita buat? Fx ni kita jadikan dia sama dengan Y. Okay. Y sama dengan X tolak 4. Jadi apa nak buat untuk dapatkan F songsang? Jadikan X sebagai perkara rumus. So X sama dengan Y tambah 4. Ni tambah jadi X sama dengan Y tambah 4. Oleh itu F songsang X. Jawapan dia apa? F songsang X. So kalau dia dalam sebutan X, kat sini pun kena dalam sebutan X. Jadi X tambah 4. Dia Y tambah 4. So Y ni awak gantikan dengan huruf X. So kita nak buat F songsang X. Okay? Okay, seterusnya. Kalau saya nak jadikan yang ni pula pun sama, jadikan Y sebagai perkara rumus. Ini saya bagi contoh D. Saya tak buat B dengan C tu. So saya kata lebih kurang sama tu B dengan C. So awak boleh buat sendiri. Okay, kita buat yang D. Bila kita ada Fx sama dengan 7x tambah 2 sama dengan 4. So saya nak jadikan Y. Y sama dengan 7x tambah 2 per 4. Kenapa cikgu jadikan dia Y? Sebab kita nak tahu kalau daripada Y jadi X tu dapat apa. Kalau kita nak tengok kat sini, kita kena dapatkan X sebagai perkara rumus. So ni saya namakan dia sebagai Y. Okey. So kita akan dapat apa kat sini? So kita akan dapat 4 bawa naik atas. Jadi 4Y sama dengan 7X tambah 2. Cikgu nak X sebagai perkara rumus. So 7X ni akan sama dengan 4Y tolak 2. Kalau cikgu nak X sahaja, you akan dapat 4Y
tolak 2, semua ni per dengan 7. Okey, ni X. X adalah sama dengan songsangan. So, kita gantikan X ni dengan songsang. So, Fx songsang sama dengan 4Y jadikan dia huruf X. 4X tolak 2 per 7. Itu jawapan dia. Kalau 7X tambah 2 per 4 menjadi 4X tolak 2 per 7. Okey. Ini adalah songsangan dia. Okey ke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada nak tanya? Tak ada. Okey. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Saya pilih adalah contoh I dengan contoh L. Contoh I dengan contoh L. Okey. Macam mana kita nak dapatkan songsangan untuk HX? Okey. Songsangan untuk HX. Jadi macam biasa, kita jadikan Y jadikan HX ni sama dengan Y. Y sama dengan 3X tambah 2 per dengan 4X tolak 5. Jadi, nak jadikan dia ni 4X tolak 5 ni bawa naik atas. So, kita akan dapat Y dalam kurungan 4X tolak 5 sama dengan 3X tambah 2. So, kita akan dapat 4Y X tolak 5Y sama dengan 3X tambah 2. Masalahnya, kita nak kena jadikan X sebagai perkara rumus. So, kita kena kumpulkan X kat belah kiri. 4Y X tolak 3X sama dengan 5Y cikgu bawa ke kanan. 5Y tambah 2. Ini negatif, bawa pergi kanan jadi positif. 5Y tambah 2. Okey, tapi sekarang X kena jadi perkara rumus. So, cikgu buat apa? Cikgu faturkan X. So, X letak kat luar, dalam tinggal 4Y tolak 3 sama dengan 5Y tambah 2. Okey. So, kita nak X sahaja. So, jadi 5Y tambah 2 per 4X pula, sorry. 4Y dulu. Y tolak 3. Okay, X ni tadi apa? X tadi adalah songsangan untuk H. H1X adalah sama dengan 5X tambah 2 per 4Y tolak 3. Disebabkan Y pula. Y kan ganti dengan X. Astagfirullahaladzim. Jadi 4X tolak 3. Disebabkan X tu ada dekat bawah, kita kena letak notation kat sini. X tak boleh sama dengan 3 per 4. Kalau dia sama dengan 3 per 4, kejap kat sini akan jadi kosong. Okey. Alright. So, benda yang sama. Sekarang ni, cikgu nak HX pula. Okay, HX sama dengan, awak tengok soalan 8 soalan L. HX sama dengan 7 tolak 2X per 4 tolak 5X. Okay. So, macam mana cikgu nak buat? Jadikan Y sama dengan 7 tolak 2X per 4 tolak 5X. So, apa kita buat? Bawa naik atas. So, Y dalam kurungan 4 tolak 5X sama dengan 7 tolak 2X. Kita darab 4Y tolak 5XY sama dengan 7 tolak 2X. Lepas tu kita kena asingkan X dengan X, Y dengan Y. So cikgu bawa 2X ni pergi depan. Ni pergi depan. So cikgu akan dapat 2X tolak 5XY. Cikgu, 4Y pergi mana? 4Y cikgu bawa pergi belah kanan pula. So dia jadi 7 tolak 4Y. Okey, kemudian cikgu nak jadikan X perkara rumus. Bawa X kat luar. 2 tolak 5Y sama dengan 7 tolak 4Y. Okey, so X sama dengan 7 tolak 4Y per 2 tolak 5Y. Okey, kita nak cari H songsang X. So H songsang X sama dengan 7 tolak 4X per 2 tolak 5X. Okey.
kita kena letak notation. X tak boleh sama dengan, tak boleh sama dengan apa? Tak boleh sama dengan 2/5. Okey. Okay. Ni cikgu dah bagi contoh A, D, I dengan L. Okey, kali ni cikgu nak tengok jawapan awak semua. Okey, cikgu bagi masa 3 minit untuk awak carikan fungsi songsang untuk soalan B. Untuk soalan B. Okey, tolong buat sekarang. B B. Buat sekarang. Okey. 935 cikgu tanya. 3x tambah 5. Cari dia punya fungsi songsang. Sekejap Alika, turun. Alika. 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 Turun bawah, mana kau? Okey, dah 935. Ada sesiapa yang dah ada jawapan? Eliani? F songsang X sama dengan 4X tolak 2 per 2. Salah. X tolak 5 per 3. S tolak 5/3. Betul? Very good. Okey, so seterusnya kita pergi ke muka surat 15. Surat 15. Okey, kalau ada siapa yang tak tahu, kita buat macam mana, kita jadikan, sekejap saya guna tukar dulu. Kita kena jadikan S tolak 5 ni sebagai Y.
Ui, kenapa macam tu? Okay, macam mana Ellie dapat jawapan? So, kita akan jadikan Y tu Fx sama dengan Y. So, Y sama dengan 3X tambah 5. Jadi, kita bawa pergi sebelah. Kita akan dapat 3X sama dengan Y tolak 5. Lepas tu, X sama dengan Y tolak 5 per 3. Okay, so F songsang. Ingat tau, last kali kena buat F songsang. X tolak 5 per 3. Yang Y tadi tukarkan pada X. X tolak 5 per 3. Okey. Yang ni kita dah buat. Okey, soalan muka surat 15 pula. Muka surat 15, mencari nilai bagi setiap fungsi songsang berikut. Kita nak cari nilai, mencari nilai fungsi songsang. Macam mana cari nilai dia? Okey, so yang ini pun ada dua cara. Cara pertama kita cari dulu dia punya songsangan dia. So macam mana nak cari songsangan? Y sama dengan X tambah 1 per 2. Jadikan X sebagai perkara rumus sama dengan Y tolak 1 per 2. Okey. X sama dengan Y tolak 1 per 2. Jadi G songsang X sama dengan X tolak 1 per 2. Okey. Jadi bila soalan ni minta G songsang 2. G songsang 2. So maksudnya kita kena masukkan X ni sebagai 2. 2 tolak 1 per 2. 2 tolak 1 per 2 dapat apa? Dapatlah 3 per 2. Ni tekan kalkulator je lah. Dapat G songsang 2. Okay, ini satu cara tau. Satu lagi cara ialah nak dapatkan G songsang 2 ni apa? Okay, bayangkan kalau cikgu cari. Sini X. Sini 2. Sini ke sini, ini adalah GX. GX. So kalau dia kata G songsang. G songsang ni sebenarnya G songsang 2, maksudnya G songsang 2 ni adalah dia punya image. Ni X ni objek, 2 ni image. Faham ke? So kalau dia kata G songsang 2, maksudnya G songsang 2 ni sama dengan X. Faham tak? G songsang 2, G songsang 2 sama dengan X. Okey, kalau G songsang 2 sama dengan X, ini bermakna GX samalah dengan 2. Siapa tak faham? GX sama dengan 2. Bila dibagi G songsang 2 sama dengan X, jadi GX sama dengan 2. Faham tak? So ini bermakna yang kita nak cari adalah nilai X. So apa cikgu buat? Cikgu kata X tambah 1 per 2 sama dengan 2. Jadi nak dapatkan X sama dengan 2 tolak 1 per 2. Dapat jawapan 3 per 2. Okay. So mana-mana cara pun boleh diterima. Kita boleh kata G songsang 2 ni sama dengan X. So ini bermakna GX sama dengan 2. So dapat jawapan. Ataupun kita cari dulu dia punya songsangan. Gantikan X tu dengan 2. Dua-dua cara boleh diterima. Okay. Cikgu try satu lagi. Yang ni. Dia minta G songsang negatif 1. So apa kita buat? Y sama dengan 1 tambah 3X per 4X tolak 1. Okey, darabkan dengan Y, kita akan dapat 4XY tolak Y sama dengan 1 tambah 3X. Jadi, 4XY tolak 3X sama dengan 1 tambah Y. Okey, sekarang kita cikgu nampak ni X dengan X sama. So kita akan dapat 4Y tolak 3 sama dengan 1 tambah Y. So kalau cikgu nak X sahaja, cikgu dapat 1 tambah Y per 4Y tolak 3. Jadi G songsang X sama dengan apa? G songsang X sama dengan 1 tambah X per 4X tolak 3. Ada notation X tak boleh sama dengan 3 per 4. Okey. Ini dah dapat G songsang, belum dapat jawapan lagi. Okey, lepas tu kita masukkan G songsang negatif 1. Sama dengan 1 tambah
negatif 1 per 4 darab negatif 1 tolak 3. 1 tambah negatif 1. 1 tambah negatif 1, kosong lah. Kosong, 4 darab negatif 1 dapat negatif 4 tolak 3, negatif 7. Kosong negatif 7, tetap jawapan dia kosong. Okey. Ataupun cikgu guna cara yang kedua. Betul ke ni? Jawapan dapat ni nilai dia kosong ni. Okey, kita pun try yang kedua. Okey, kita boleh cakap 1 tambah 3x per 4x tolak 1 sama dengan negatif 1. So 1 tambah 3x sama dengan negatif 1 darab 4x tolak 1. So dapat negatif 4x tambah 1. 1 tambah 3x. Okay. So kat sini kita akan dapat apa ni? Ni kita akan dapat 7x sama dengan 1 tolak 1, kosong. So nilai x sama dengan kosong. Orang nampak? Mana satu lagi senang. Kalau cara pertama ni, cara dia panjang. Kita cari dulu dia punya songsangan, baru kita gantikan dia punya objek dia negatif 1. Lepas tu dapat image dia. Okay. Tapi kalau yang ini ni, kita terus jadikan dia sama dengan negatif 1, terus dapat jawapan x sama dengan kosong. Dua-dua cara can be accepted. Okay. Ni A dengan G cikgu bagi contoh. Ada yang nak tanya? Ada? Bagi awak tengok dulu. Bagi hadam. Siapa rasa okey? Siapa rasa okey, boleh angkat tangan. Siapa tak okey, tak apa. Tunggu dulu. Bagi betul-betul rasa okey. Ellie okey. Yang lain tak okey, boleh tanya apa bahagian yang awak tak faham. Monjak kan okey. Wan Nur Daifullah ada masalah. Karinsa betul okey? Faham Nur Syamiza ada nak tanya tak? Syamimi? Okey. Nampaknya tak ada. Kita proceed Ni siapa yang ni boleh snap gambar. Okey, seterusnya lakaran graf fungsi songsang. Macam mana kita nak lakar graf fungsi songsang? Fungsi songsang ni dia menjadikan x sebagai y, y sebagai x. Maksudnya apa? Okey. Contohnya graf bagi fungsi, kita tengok muka surat 16 Dia kata graf bagi fungsi songsang f songsang ialah satu pantulan graf fungsi f pada garis lurus y sama dengan x. Lakarkan graf fungsi songsang dan tentukan nilai f songsang 3 bagi setiap fungsi berikut. Okey, so dalam kes ni kita tengok A. Dia bagi kita A, dia punya graf dia adalah y sama dengan fx. Okey. Kosong, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, kalau awak tengok dia punya titik tu, 1, 1, 1, lepas tu kat situ, ni 2, 3. Nampak? Okay, ni, kemudian kat sini. Okay, dia sambung macam ni. Ni lah, nampak buruk pula. Tak boleh ni, cikgu kena tukar sekejap.
Ni senang sikit nampak. Okay. Okay. Saya ambil pen color putih. Okay. Dia bagi kita graf dia kat sini. Sini kosong, sini 1, sini 2, sini 3, kemudian sini 1, sini 2, sini 3. Okey, lepas tu dia kata sini 3, sini 2. Ni kosong, kosong. So apa kita buat? Kita akan ambil pembaris. Kalau cikgu tak guna pembaris tak nampak. Korang pun boleh guna pembaris Sure. Okey. Dia lukis. Kita sambung. Okey, ini graf dia yang dibagi. Okey, sekarang ni kalau kita nak buat dia punya graf songsang, so sini adalah X, sini adalah Y. Graf songsang kita apa? Graf songsang ni adalah kita terbalikkan Y kat bawah, X dekat atas. Faham ke? So macam mana dia punya, macam mana kita nak buat ni? So dia ibarat terpantul pada paksi X sama dengan Y. Maksudnya sini ni X. Kalau X tu sama dengan Y, X kosong, Y kosong. X1, Y1. X2, Y2. Faham ke? Macam ni. Kat tengah-tengah. Macam ni Cikgu ambil pen. Color. Merah. Ni adalah garisan X sama dengan Y. X sama dengan Y. X sama dengan Y yang ni. Jadi kat mana dia punya pantulan? So dia akan terpantul macam ni. Okay. So dia akan terpantul macam ni. Okay. So dia akan dapat pantulan dia macam ni cikgu nak buat. Okay, dia punya jarak. Ni kan sini ke sini jarak dia apa? Setengah. So sampai sini. Jarak dia. So, yang cikgu lukis ni, ini adalah dia punya fungsi songsang. Y sama dengan F songsang X. So, kita dapat ni. Okay. Kalau yang ini, Y sama dengan Fx. Kita dapat ni. Ni songsang dia. Okay. Songsangan dia yang ni. Okay. Tapi soalan minta, apakah nilai F songsang apabila dinilai dia 3? So, apa kita buat? Dekat 3 ni kita pun tarik cek. Di atas kita akan dapat apa? 2. So dia kata F songsang 3, jawapan dia 2. Kalau yang ini kita dapat kat sini kan, bila kita dapat apa tu? Ni, yang ni 2, sini ni 3 kan. Yang ini kan Y ni adalah Fx kan. Okay. So kita nampak kat sini. F2 nilai dia 3. So kalau kita buat F songsang 3, jawapan dia adalah 2. 3 dapat 2. Faham ke?
Okay, kita try soalan B X sini Y. Okay. Ni 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia bagi sini, ni negatif 1, ni negatif 2. 1, 2, 3, 3 je. Okey, kita tengok titik yang dia dah bagi kat sini. Dia bagi titik negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Titik dia. So ini bermakna F negatif 1 nilai dia 3. Okey. Kita cuba lukis Kita tepat je. Kurang dah ya. Alamak, tak tepat lah pula. Tak apalah. Okey, so kita anggap macam ni. Ni titik dia 0, ni titik dia. Okey, garisan ni Garisan ni macam mana kita nak pantulkan? So, kita patah balik. Kita akan pantulkan pada garisan X sama dengan Y. Ini garisannya. Ini adalah garisan X sama dengan Y. Okey. Jadi, kalau dia terpantul macam ni, kat sini pun, macam kita buat pantulan lah, kita tengok dia punya beza. Sini ke sini berapa, sini berapa, sini berapa. Kita tengok dia punya titik berapa. 1, 2, 3. Jadi kat sini pun titik dia 1, 2, 3. Ini titik dia. Okey. Lepas tu, kita buat, kita sambungkan. Okay, kita sambungkan. So, yang garisan merah ni. So, ini adalah garis songsang apabila kita punya F negatif songsang X. Okay, ya. Ini dia punya songsangan. Ingat tahu dia adalah pantulan pada garisan ni. Ya. Macam mana dapat yang garis merah tu? Macam mana dapat garis merah tu? Kita buat dia punya songsang. Kita buat pantulan. Nampak tak? Ni garis tengah-tengah ni pantulan dia kan? So, kita tengok daripada titik ni. Kalau kat titik ni, dia punya kosong-kosong. So, saya pun tengok. Dia nak kena gerak berapa banyak. Kita tengok daripada sini, jarak dia berapa. Okay. Sini ke sini, saya tengok daripada sini lah. Sini jarak dia 1, 2. Jadi, yang ni pun kena 1, 2. Sini.
So dia terpantul kat sini. Ibarat macam cermin. Awak tengok kat sini. Daripada sini pergi ke sini berapa. Ataupun saya tengok sini satu ke kiri, ke atas kena 3. Jadi dia akan terbalik lah. Ke bawah 1, ke kanan 3. Sini. Faham ke? So saya pun sambungkan. Dapat sini. Dia punya titik. Okay ke? Kalau kita tahu F songsang F1, F negatif 1 dapat 3. So bayangkan kalau songsang. F negatif 1, songsang 3, kita akan dapat jawapan dia negatif 1. Tengok sini. Ni 3, nilai dia apa? Negatif 1. Okay ke? Ada lagi tak yang confused? Saya bawa pergi belah sini. Okay. Awak perlukan contoh lagi ke? Macam mana nak lukis? Perlu. Okay, kita tengok soalan C. Soalan C, garis dia bagi 3 dengan 2. So kita ambil pembaris, case. Berapa tu? Okay. Lepas tu kita lukis siap-siap dia punya garis X sama dengan Y. Okay. Soalan bagi kat kita, kat sini dia bagi 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia punya titik kat situ. Kalau sini 3, 3, 2. 3, 2. Atas sikit. Okay. Graf ni macam ni. So macam mana kita nak tahu dia punya pantulan kan? Macam ibarat soalan Eli. Cikgu macam mana saya nak tahu pantulan dia? Okay, kita tengok. Ini, bayangkan ni adalah dia punya cermin. So kat sini. Sini ke sini jarak dia berapa? Jadi kita kena tengok jarak dia berapa. Macam mana cikgu tengok jarak cikgu? Okay. Saya tengok je lah ni titik ni. 3. 1,5. 1,5. Setengah, 1. Okay, dia pun kena 3 juga. Okay, so nak senang cerita, kalau sini 3, 2, sini akan jadi bawah 3, sebelah sini pula 2. Faham ke? Benda ni awak kena lukis sekali. Kalau awak tak lukis, awak tengok je mungkin awak tak faham. Senang cikgu selalu tengok dia punya titik.
So cikgu dapat dah. Sini 3, 2. Sini pun. Jadi sini akan jadi 2, 3. Dia jadi terbalik. So garis putih cikgu ni. So ini adalah dia punya songsangan. Okay. Ini fx dia. Jadi songsangan dia akan jadi f negatif 1x. Sini 3 tadi. Sini 2. So sekarang bawah ni 3. Yang ni akan jadi 2. Cikgu pun gariskan. Dapat macam ni. Okey ke kurang? Nakkan contoh lagi ke dah habis dah? Dah cukup? Cikgu, maknanya yang C tu, Mhm. F songsang 3 tu sama dengan kosong tu. Okey, F songsang 3 sama dengan apa? Sekarang kita tengok kat sini. F songsang 3. F songsang 3. Ni F songsang dia. Tengok dekat 3. Apa nilai dia? Kosong. So kita akan dapat F songsang 3 nilai dia kosong. Betul lah Eli. Bagus. Okey. Okey. Faham kan? Okey, kita buat last soalan D. Susahnya nak gerak. Betul-betul. Ni 3, 2, 1, ni kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Lepas tu sini negatif 1, negatif 2. Sini 1, 2, 3. Okey. Lepas tu dia bagi negatif 3, dia bagi 3 dengan negatif 2. Ni negatif 2. Macam ni So cikgu pun sambungkan. Okay. Ini dia punya garisan Alright. So macam mana kita nak buat dia punya songsangan? Okay. Macam cikgu ajar tadi, mula-mula sekali dia kena ibarat macam terpantul pada garisan ni. Ibarat berlaku pantulan pada garisan X sama dengan Y. Okay. So macam mana kita nak buat? Selain daripada kita buat dia pantulan, kita akan tengok dia punya nak senang kita tengok ni lah. Okay, kita tengok sini. Sini dia punya titik 3. So sini pun mesti dah 3 juga. Titik 3. Okay. So sini negatif 2, sini negatif 2. Kita pun sambungkan.
Okay, so kita dapatlah ini titik dia. Okay, so kalau soalan tanya, apakah F songsang? Ini adalah dia punya Fx. Ini adalah dia punya F songsang. So, apa dia punya jawapan kalau F songsang? F songsang 3. Dapat apa? Kosong. Yeah, betul. Okay. Alright. So, itu sajalah untuk malam ni. Maka dengan itu, alhamdulillah dapatlah kita habiskan untuk latihan lanjutan dan juga soalan-soalan SPM. Yang ini saya serahkan pada awak semua lah. Kalau awak nak berjaya, awak jawab soalan ni. Okay, kalau tak nak, awak tutup je. Dah habislah. So, maka dengan itu, habislah kita punya pelajaran tingkatan 4. Okay. So, dah habislah semua bab fungsi. 1.1, 1.2, 1.3. 1.2 kita belajar tentang fungsi gubahan tadi. Okay, 1.3 kita belajar tentang fungsi songsang. Okay. Fungsi songsang ni nak senang ulang balik semula, kita mesti jadikan dia X jadi kepada Y, Y jadi X. Itu dia. Maksudnya kita akan songsang, terbalikkan. Okay. So macam mana dapatkan fungsi songsangan, kita kena cari Y. Y sama dengan fungsi tersebut. Lepas tu jadikan X sebagai perkara rumus. Okay, macam awak buat yang ni lah. Okay. Lepas tu ni fungsi songsang. Ni penyelesaian masalah yang fungsi gubahan. Okay. Fungsi gubahan ada dua, sama ada nak cari fungsi yang pertama yang dekat luar. So kalau kat luar ni kita kena jadikan Y sama dengan 1 tolak 2X. Lepas tu jadikan X sebagai rumus, lepas tu masukkan nilai tersebut. Okay, kalau dia minta yang fungsi yang kedua yang duduk dekat bahagian dalam, okay, kita jadikan Fx tu jadikan Fgx. Lepas tu samakan. Okay. Lepas tu yang ini cari nilai. Dah belajar lah. Ini pun kita dah belajar fungsi gubahan. Maka dengan itu habislah ya untuk hari ini. Okey, terima kasih siapa yang bersama-sama dengan saya daripada pukul 8.30 tadi. Okey, so itu saja. Ada apa-apa masalah atau ada apa-apa soalan nak tanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tak ada. So dengan itu, terima kasih. Oleh itu minggu depan kita tak ada kelas lagi lah. So korang cuti lah ya daripada hari ni sampai minggu depan. Okey, habis minggu depan, lepas tu kita masuk sekolah balik. Masuk sekolah balik, cikgu nak tengok kita punya modul ni, tajuk fungsi yang tajuk bab 2 dengan bab 1 ni penuh. Siap? Siapkan Itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Betul, terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima. Terima kasih cikgu. Okay.